Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua subscriber dan pendengar dalam segmen Kisah Misteri dan Mistik. Dan kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru daripada channel ini, supaya saya haraplah channel ni dapat berkembang walaupun jauh lagi perjalanan nak cecah 1000 subscriber tu. Tapi tak apa, kita buat je kan. Tapi walau bagaimanapun, saya amat berterima kasihlah kepada anda semua yang sudi subscribe daripada awal lagi saya buat konten ni sampai sekarang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Baiklah, berkenaan dengan konten baru yang saya katakan pada episod yang lepas, saya ada buat sesuatu lah, try and error saja. Jadi saya ada rakamkan satu gameplay gaming. Ini permulaan saya nak cuba buat konten terbaru, tapi macam-macam error lah sebab peralatan yang saya gunakan ni macam mana nak cakap, dia peralatan ni dah lama lah. Orang cakap kuno kuno. Sebab saya nak buat video yang lebih santai lah, sebab tak nak terlalu formal. Sebab kalau anda nak tahu, segmen kisah misteri ni biasanya saya akan rakamkan pada lewat malam. Jadi kadang-kadang suara tu dia kadang-kadang dia tak nak keluar tau. Sebab saya pun nak ambil mood seram tu sebenarnya. Sebab saya ni pun tak adalah pengalaman dalam penyampaian ke apa ke kan. Jadi dapatlah membantu sedikit sebanyak dalam rakamkan cerita-cerita seram ataupun misteri ni. Jadi ada ke cerita yang buatkan saya rasa tak selesa ketika buat rakaman? Ada jugalah. Tapi bagi saya beberapa kisah yang ada beberapa episod yang buat saya terasa tak selesa. Kadang-kadang meremang jugalah bulu roma ni. Antaranya contohnya, ni nak kena fikir balik ni. Antaranya dalam season 1 ni, pada episod yang pertama lah bagi saya. Sebab di mana kejadian berlaku ketika ada sekawan ni, dia nak pick up members di airport Senai. Dan episod kelima pun ketika beliau bertugas di menara komunikasi. Benda ni pun okey jugalah. Dia macam Dia punya feels tu lain tau. Dan episod ni sebenarnya rakaman yang saya buat ni 2 kali, bermaksud 2 hari lah. Macam-macam tak kena. Dan episod yang ke-17 ni, dia bagi saya special lah. Sebab saya rasa macam terkesan ataupun sedih dengan kisah daripada ahli bomba. Itu episod yang ke-17 lah. Dia taklah seram, tapi dia sedih lah kan. Sedih lah. Jadi pada episod kali ni, saya nak kongsikan pengalaman saya sendiri ketika buat rakaman untuk segmen kisah misteri dan mistik ni. Jadi mula-mula saya first nak kendalikan ataupun produce segmen kisah seram ni, saya mulakan dengan episod 1. Jadi sebelum saya nak mula create tu, sebelum saya putuskan untuk buat channel ni lah, jadi banyaklah perkara yang berlaku. Tapi semua tu banyakkan perkara personal lah. Jadi bila tengah fikir konten apa yang boleh saya produce buat masa ni, jadi cerita seram ni jadi pilihan. Sebab bila lepak dengan kawan-kawan, cerita-cerita macam ni lah yang banyak mereka kongsikan lah. Jadi konten tu dah ada. Jadi saya pun teruskan. Jadi episod yang pertama tu, faham-faham lah, bila first time nak rakamkan cerita tu, bukan senang Walaupun cerita tu dah dapat, dah ada dah ni, daripada Meng lah, salah seorang daripada rakan baik saya lah. Jadi apa yang berlaku, rakaman untuk video selama 10 minit tu pun boleh mengambil masa dalam 1 jam ataupun 1 jam setengah. Sebab bila rakam kadang-kadang bising, tersasul. Tersasul ni lah paling parah sekali. Dan kadang-kadang boleh salah baris. Itu pun jadi masalah juga. Jadi apa yang berlaku, waktu tu dah pukul 1:30 pagi. Saya ingat lagi. Dan bila sampai satu part tu, saya cubalah describekan entity tu seperti mana yang mereka nampak lah kan. Zap! Dia macam zap, tiba-tiba macam meremang bulu roma. Saya tak tahu kenapa. Jadi saya pun nak cakap seram tu, seram-seram meremang lah kan. Nak kata lawak, kesian pun ada juga. Sebab bila meremang tu, saya macam kaku. Jadi nak pandang kiri kanan pun tak boleh pandang tau. Macam kita freeze. Kita macam dah tak boleh gerak kan. Jadi sampailah dah reda rasa meremang tu, saya pun buka headset yang saya pakai tu. Saya pun keluarlah bilik basuh muka. Tapi saya tak adalah nampak apa-apa. Tapi feeling dia tu, Jadi satu lagi kejadian ni berlaku bila saya rakamkan episod yang ke-15 dalam season 1 ni. Jadi macam biasa, lewat malam tu saya buat air. Kita nak prepare lah, kita nak bagi kita punya tekak sedap kan, dan bersedia nak rakamkan episod. Jadi selepas selesai buat air tu, jadi saya tutuplah semua lampu. Dan waktu tu saya jenguklah kat luar tingkap kan, nak ambil angin lah kononnya. Ceritanya nak ambil angin lah. Jadi saya pun mulalah rakamkan.
Jadi bila dah selesai rakam tu untuk pengetahuan anda semua, kebiasaannya saya akan rakam part by part lah. Jadi selesai part 1, saya akan dengar balik kualiti dan edit jika perlulah. Jadi bila dengar balik audio tu, kenapa macam ada noise ni? Bunyi macam bising tau. Bunyi macam bunyi angin kipas. Tengok-tengoklah tingkap saya tak tutup. Dan kebetulan waktu tu angin kuat jugalah. Tapi tak tahu kenapa saya tak perasan pada awal-awal lagi. Dan bila saya tutup tingkap dan dia dah mula rasa tak selesa. Sebab bila baca balik kisah Luqman, tak silap saya ni, first time saya baca tu terms, dia gunakan terms akak cantik. Jadi bila nak sebut tu memang rasa tak selesa lah kan. Sebab pelik, kita tak pernah dengar akak cantik ni. Tak tahu kenapa saya pandang pula belah kiri. Belah kiri saya ni pula ada tingkap lah. Tadi yang saya buka tadi kan. So belah kiri saya ni ada tingkap. Dan belah kanan saya ni is a dinding lah. Alamak, langsir pula tak tutup. Itu dah satu kes. Jadi waktu tu nak bangun pun dah rasa malas. Sebab saya rasa dekat belakang saya ni macam ada orang lalu tau. Saya cuma rasa je lah. Tapi saya tak pandang lah. Jadi gelisah punya pasal, saya fikir bangun je lah. Tutup langsir dan switch lampu pula betul-betul sebelah langsir tu. Jadi nothing lah, tak ada apa-apa. Jadi saya pun teruskanlah rakam. Jadi bila siap rakam tu, saya tak buat audio check. Waktu tu lepas siap je saya terus tidur. Sebab saya pernah mention kan, kalau kita takut, kadang-kadang benda-benda kecil pun jadi besar tau. Akak cantik Hailah. Buat masa ni itu sajalah perkara yang buat saya rasa tak selesa sepanjang saya kendalikan segmen cerita-cerita seram ni. Jadi pada episod yang lepas, saya ada janjikan satu kisah tentang coulrophobia kan. Jadi minta maaf pada semua sebab banyak yang perlu saya tapis dan translate semula untuk memudahkan saya lah, untuk memudahkan saya rakamkan nanti. Jadi untuk episod ni pula saya rakamkan ni sebenarnya pada 3 hari bulan Jun tahun 2020. Jadi kisah berkenaan coulrophobia mungkin sempat saya siapkan selepas episod ni saya upload lah. Jadi kisah pendek yang bakal saya kongsikan pada episod kali ni agak seram lah bagi saya walaupun kisahnya agak ringkas. Jadi seringkali saya ingatkan kepada semua pendengar, iaitu anggaplah kisah yang saya kongsikan ini sekadar hiburan. Dan jangan anda percaya kerana kita tidak tahu sejauh manalah kebenarannya. Jadi apa yang berlaku? Jadi kisah yang disampaikan ni daripada Kak Mona. Jadi sama-sama kita dengarkan kisah ini. Baiklah, pengalaman kali ini dikongsikan oleh someone ataupun seseorang yang bernama, cuma username lah, daripada username yang tertulis dalam blogspot ni. Namanya ialah Mona Wati, ataupun saya gunakan sebagai nama samarannya lah, sebagai Kak Mona sahaja. Jadi mesti anda tertanya-tanya, apa yang berlaku ni dan bagaimana bermulanya komunikasi antara kami. Baiklah, sebenarnya begini, lepas saya kongsikan kisah tentang balan-balan tu pada episod yang lepas, jadi saya rasa macam lebih menarik bila saya dapat kongsikan artikel dengan anda semua. Sebab seperti mana yang saya buat dalam episod 19 tu lah, tak silap saya lah. Jadi sekurang-kurangnya saya boleh letakkan link pada description di bawah, di mana anda sendiri boleh klik untuk baca lah. Sebab manusia ni kadang-kadang dia lebih utamakan ataupun prefer untuk membaca daripada mendengar. Jadi convenience kan. Jadi untuk kes kali ni, bila saya tengah seronok baca artikel tentang seni, jadi macam-macam lah, macam-macam jenis, sampailah ada sesuatu yang menarik perhatian saya lah, iaitu jenis seni kuda kepang. Kuda kepang. Jadi artikel tu boleh dikatakan panjang jugalah. Jadi kalau saya nak ringkaskan, dia macam tarian lah, ataupun tarian ni lebih kepada pemujaan pun ada. Jadi bila saya baca, penari tu akan lalai sampailah jasad mereka ni diambil alih, seolah-olah dia macam dirasuk lah. Jadi ada juga mengatakan kalau tok guru tu memulakan persembahan, kalau ada tok guru yang lain yang berdekatan, mereka boleh berlawan lah, macam nak menunjukkan ilmu siapa yang lebih hebat. Sampai macam tu sekali lah. Jadi betul atau tidak itu cuma bahan bacaan saja-saja je kan. Jadi itulah, kita kena ingatkan diri sendiri, apa yang kita baca ni just sebagai bahan bacaan. Tapi apa yang menariknya, ada juga diselitkan, dia kata bahawa mereka ni akan jadi sensitif dengan bunyi seperti bunyi cemeti. Bunyi cemeti ni macam bila seseorang libaskan tali pinggang, dia akan membuatkan bunyi. Bunyi macam itulah. Jadi mereka mula akan jadi ganas, dan bila mereka sedang menari,
penonton tidak dibenarkan menyimbah air pada si penari kerana boleh menyebabkan kematian. So dark dia macam terlalu dark lah cerita pasal seni ni. Jadi banyak lagi lah, banyak lagi saya baca macam-macam persepsi pula saya terhadap benda ni. Jadi saya pun baca sambil lewa sajalah. Jadi terjumpalah Akak Mona yang saya katakan tadi dalam bahagian komen tu. Katanya dia pernah tengok lah persembahan tu dan katanya ada perkara seram yang berlaku pada Kak Mona. Jadi saya pun tanyalah kenapa, sebab saya pun macam tertanya-tanya. Jadi ini respon daripada Kak Mona. Katanya ketika beliau ni pulang daripada kerja, van yang dinaikinya pula tiba-tiba rosak. Jadi nak tak nak kenalah tunggu, sebab kalau nak naik teksi kosnya lagi kan. Jadi benda tu kita boleh cut. Jadi Akak Mona kata dia sanggup tunggulah. Jadi mereka pun semua tunggulah van yang lain untuk jemput mereka. Apa yang berlaku? Jadi Kak Mona pun singgahlah salah satu gerai burger tepi jalan kan, untuk beli sedikit juadah lah, sebab bila dah balik confirm penat. Jadi masa tengah menunggu tu Kak Mona perasan dekat satu court futsal katanya. Jadi court futsal tu dah lama lah, memang dah koyak-koyak lah dia punya netting tu. Jadi kat situ ramai budak-budak muda dalam belasan tahun berkumpul. Jadi lepas siap makanan, Kak Mona pun tengoklah apa budak-budak ni buat kan. Rupa-rupanya mereka ni seolah-olah macam sedang mengadakan upacara tarian kuda kepang. Nampaklah ada yang menjaga di setiap penjuru, dan di luar gelanggang tu pun nampak macam ada seseorang yang sedang mengawasilah ataupun menjaga penari supaya tidak mengganas ataupun mengamuk. Dan dari apa yang saya lihatlah, kata Kak Mona. Jadi kata Kak Mona, apa yang berlaku entah di mana silap saya, katanya. Saya mungkin ada buat perkara yang tak sepatutnya lah saya buat. Jadi apa yang saya fikir, apa yang saya ada buat, saya ada meludahlah buang gula-gula getah sekitar kawasan tersebut. Jadi tak lama kemudian van yang lain pun sampai dan kami pun pulanglah. Jadi apa yang berlaku pada malam tu? Ini dia dah mula masuk cerita dia. Jadi suami saya pun ada job katanya untuk menyiapkan office baru. Jadi kerja-kerja macam mengecat, pasang partition, wallpaper, macam-macam lagi lah. Jadi dapatlah duit lebih untuk kami berdua. Jadi bila suami buat overtime kan, jadi adalah income lebih untuk kami. Jadi dekat rumah Kak Mona ni seorang-seorang. Tiba-tiba kata Kak Mona, dia macam terdengar sesuatu tau. Dan bila Kak Mona hayati bunyi tu macam bunyi lonceng kaki. Macam lonceng kaki, tapi macam ada orang tengah berlari-lari katanya. Tapi bila dia dengar lagi, bunyi tu taklah kuat katanya, tapi jelas lah. Dan apabila Kak Mona fokus untuk dengar bunyi tu, sebenarnya barulah Kak Mona dapat cam lah. Bunyi tu bukan berlari tau, tapi pergerakan dia tu macam ada seseorang yang sedang menari katanya. Nak kata kucing, Kak Mona cakap memang dia dan suami tak ada bola kucing. Namun setiap tingkap rumahnya tu, Kak Mona ni dah pasang netting supaya nyamuk tak masuk lah, apatah lagi kucing kan. Jadi kata Kak Mona, gangguan tu berlaku selama beberapa jam katanya, lamanya lah katanya. Sampailah Kak Mona terdengar bunyi seperti ada orang masuk lah. Rupanya suami Kak Mona lah. Jadi Kak Mona pun tanyalah si suami, awal abang balik? Jadi nasib baiklah abang ni balik awal. Jadi suami pula jawab, yelah, tak tahulah Mona, tadi petang okey je, tapi bila dah malam, abang macam tak sedap hati lah. Kata Kak Mona terbeliak biji mata ni apabila si suami ni ceritakan benda yang sama pasal bunyi gelang kaki tu yang mengganggu suaminya tu sehingga tak boleh kerja. Bukan suaminya sajalah, malah 2-3 orang lain pekerja pun turut terganggu. Jadi sebenarnya kata Kak Mona, mereka berdua ni baru je berpindah lah di rumah sewa, sebab sebelum ni mereka duduk di rumah ibu mertuanya lah selepas berkahwin. Jadi disebabkan nakkan privasi, mereka pun berpindah. Jadi rumahnya ni masih kosong lah, perabot pun masih tak lengkap. Jadi sebelum nak tidur tu, kata Kak Mona, suaminya ni bangun nak buang air kecil lah. Jadi tak tahu kenapa, kata Kak Mona, suaminya rasa macam tak sedap hati. Bila dah tak sedap hati ni macam-macam lah pula kan. Jadi apabila suami Kak Mona berdiri di depan pintu bilik air, si suami ni terpandang lah belah kiri, sebab dia terasa macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan kami suami isteri lah. Tiba-tiba dari depan pintu bilik air tu, suami saya kaku melihat ada susuk tubuh yang hitam, lebih hitam daripada ni lah, bayang malam lah. Jadi matanya pula putih,
menjenguk daripada pintu bilik nombor 3. Kata Kak Mona, rumahnya ni ada 3 bilik lah, dan mereka suami isteri tidur di master bedroom lah. Of course lah kan. Jadi bila si suami nampak benda tu laju masuk ke dalam bilik tu. Dan bila kami berdua beranikan diri untuk periksa, benda tu dah tak ada. Jadi setiap hari dalam rumah tu tak berhenti kami pasang surah-surah suci. Jadi kami pun berdua lebih kerap mengaji dan tak pernah tinggalkan solat. Jadi Alhamdulillah lah, sehingga ke hari ini tak ada penampakan. Tapi kadang-kadang ada juga terdengar bunyi loceng kaki tu. Jadi bunyi loceng tu taklah kuat, cuma sayu, tapi masih ada lagi kedengaran bunyinya sehingga ke hari ini. Inilah kisah daripada Kak Mona Wati. Jadi berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Kak Mona. Di mana kejadian yang berlaku, saya tak pasti kat mana dan tak banyak soalan yang saya ajukan pada Kak Mona lah. Jadi seni kuda kepang ni bagi saya agak berat lah, kan, benda ni macam banyak benda tersirat. Jadi seperti mana yang anda tahu, dalam Malaysia budaya kita ni macam-macam. Dan dari segi pandangan saya terhadap seni pula, bagi saya seni ni subjektif lah. Sebab ada orang anggap benda ni seni, ada yang tak. Jadi ada yang suka seni macam ni, ada yang tak. Jadi berbezalah pandangan orang. Tapi bagi saya hormat segala jenis seni ataupun art lah dalam Malaysia ni. Jadi tak kira lah dalam Malaysia ataupun luar Malaysia kan. Tapi kalau jenis yang membahayakan orang lain ataupun diri sendiri, well, saya agak, macam nak cakap, agak skeptikal sikit lah. Anda pula bagaimana? Bagaimana pandangan anda tentang seni tarian kuda kepang ni? Jadi jika anda ada di kalangan anda yang lebih arif dalam bab-bab seni tarian kuda kepang ni, anda bolehlah share di ruangan komen di bawah. Sebab mungkin ada yang di antara kita semua ni berminat nak tahu lebih lanjut, tapi tak pasti kesahihannya. Sebab apa yang saya baca dalam blog tu pun tak semestinya betul. Jadi sama-sama kita kongsikanlah. Jadi Alhamdulillah, episod pada kali ini tamat di sini sahaja. Dan terima kasih pada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan pada kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com. Dan boleh juga DM di Facebook page saya, iaitu Editaki lah. Jadi dengan ini, sekian saja daripada saya. Jadi Assalamualaikum dan bye-bye.